Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Taala. Selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat sekali lagi pada pagi ini untuk kita sama-sama dalam sesi tafsir ringkas, dan kita insya-Allah pada hari ini kita akan masuk kepada muka surat 370. Alhamdulillah, kita telah sampai ke muka surat ini daripada permulaan Al-Quran, insya-Allah. Jadi sebagaimana yang maklumlah, sebenarnya kita telah mengadakan sesi ini bermula daripada muka surat yang pertama Al-Quran sehinggalah kepada muka surat sekarang. Tetapi ada sebahagian daripada muka surat tidak terrekod ataupun kehilangan recording, jadi kita tidak dapat masukkan ke dalam YouTube kita. Jadi pada sesi ini kita bersama-sama lagi dalam sesi video, insya-Allah. Walaupun sebelum daripada ni banyak daripada sesi adalah dibuat di dalam bentuk MP3 sahaja, tetapi boleh didapati daripada di dalam YouTube. Hari ini kita pada surah Asy-Syu'ara, insya-Allah, dan kita akan berbincang pada hari ini ialah daripada ayat muka surat kita adalah 370, tetapi kita akan melihat kepada ayat 61 daripada surah Asy-Syu'ara, ataupun kalau nak mencarinya ialah 26-61 ya. Sebagaimana sebelum daripada ni, kita masih lagi bercerita tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, dan pada hari ini pada muka surat ini kita akan masuk kepada dua topik ataupun dua cerita. Cerita yang pertama adalah berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam, dan selepas daripada itu kita akan masuk pula kepada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi kita ada dua kisah insya-Allah pada hari ini, iaitu penghujung kisah Nabi Musa alaihi salam, dan kemudian kita akan masuk kepada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada penghujung kisah Nabi Musa ini, kita semalam telah tengok bagaimana Firaun telah mengejar Nabi Musa AS dan juga Bani Israel yang telah keluar daripada negeri Mesir, iaitu perkara ini berlaku pada malam hari sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Quran yang kita baca sebelum daripada ni. Dan juga Firaun dan juga tentera-tenteranya yang berjumlah sangat-sangat ramai pada ketika itu telah menuruti Bani Israel dan juga Nabi Musa AS dan juga Nabi Harun ini, dan mereka lakukan perkara itu pada musyrikin, iaitu pada masa matahari naik kan. Jadi perjalanan dimulai oleh Nabi Musa AS pada waktu malam, dan kemudian diikuti oleh Firaun pada waktu pagi, awal pagi. Jadi pada hari ini kita telah sampai ceritanya sampai kepada tepi laut, iaitu perjalanan tu Bani Israel dan juga Nabi Musa AS telah sampai ke tepi laut, dan tentera Firaun yang mengejar mereka juga telah sampai berdekatan dengan Firaun, berdekatan dengan Bani Israel. Jadi yang kita akan baca pada hari ini ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Jadi yang kita akan tengok pada hari ini ialah ketika mereka dah sampai, ketika mereka dah berdekatan, ketika dah melihat. Maknanya disebut ini falamma tara al-jam'an, iaitu dua kumpulan ini telah melihat di antara satu sama lain, menunjukkan bahawa ianya dah sangat dekat. Sebab tu dah kata tara al-jam'an, iaitu kedua kumpulan ini, Nabi Musa dan juga kumpulan Nabi Musa dan juga kumpulan Firaun telah melihat di antara satu sama lain, dah nampak. Jadi pada ketika itulah qala ashabu Musa, iaitu Bani Israel lah, iaitu orang-orang Musa ni, orang bersama dengan Nabi Musa AS berkata pada masa itu, iaitu kemudian dia kata inna lamudrakun, kami dah tak ada can dah pada hari ni, kami memang dah kena tangkap hari ni kan, kami dah tak boleh lari dah. Sebab apa? Di depan kita adalah laut dan di belakang kita adalah tentera Firaun. Jadi kita nak lari ke mana? Tetapi ayat selepas daripada itu menunjukkan betapa yakinnya Nabi Musa AS kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kata Nabi Musa? Qala kalla. Nabi Musa berkata, kalla, sekali-kali tidak. Terjemahannya, inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersama aku sesungguhnya ada Tuhan aku yang akan sayahdin. Dia akan menunjukkan kepada aku ke manakah nak pergi kan. Dia akan tunjukkan bagaimanakah apa yang patut kita buat selepas daripada ni. Jadi
Jawapan Nabi Musa terhadap Bani Israel itu menunjukkan tahap keyakinan yang sangat tinggi yang ada pada Nabi Musa AS. Jadi dia kata tak kisah, insya-Allah Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan apa yang kita buat ini. Allah Ta'ala mesti akan menunjukkan jalan, saya yakin. Jadi selepas daripada itu, fa'auhayna ila Musa, bila Nabi Musa telah berkata begitu, maka datanglah apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala selepas daripada itu. Sebab itulah datang dengan huruf fa. Huruf fa ini menandakan bahawa seterusnya datanglah wahyu. Fa auhayna, kami wahyukan, maka kami wahyukan. Selepas daripada itu, immediately kami telah wahyukan kepada Musa, an adrib bi'asakal bahra. Wahai Musa, maka pukullah laut itu dengan tongkatmu. Jadi semua ni cerita pasal tongkat kan. Ular sebelum daripada ni tongkat. Jadi tongkat Nabi Musa AS ni adalah satu benda yang merupakan mukjizat yang boleh berlaku. Apa-apa saja akan Nabi Musa akan menggunakan tongkatnya. Jadi bila dipukul al-bahra famfalaqa, maka laut itu terbelah. Fanfalaqa fakana kullu firqin qattaudil azim. Maka lalu menjadilah air itu, tiap-tiap yang bahagian yang terbelah itu terangkat seperti taudi. Taudi itu ialah gunung al-azim yang sangat besar. Jadi diceritakan oleh ulama-ulama tafsir, pada masa itu terbukalah laut itu, dan di atas, di bawah laut itu, di depan Bani Israel itu terjadilah 12 jalan. Maknanya ada 12 laluan. Kalau kita kata 12 highway lah kan, yang boleh dilalui oleh Bani Israel di bawah laut tu. Jadi di sebelah kanan dan juga sebelah kiri adalah laut yang menggunung tinggi yang terbelah tadi. Jadi mereka pun terus melalui tempat tu. Wa azlafna thammal akhirin. Jadi kami dekatkan, azlafna tu ialah kami dekatkan, qarrabna, thamma wa azlafna thammal akhirin, bukan thumma thamma. Thamma tu maknanya hunaka, di sana. Jadi pada ketika itu kami dekatkan yang lain, itu makna sehingga Nabi Musa, bila Nabi Musa telah berjalan di dalam laut itu dengan Bani Israel, maka Firaun yang datang daripada belakang ni, dia tengok ada laluan, dia pun ikut sekali. Dia pun lalu jalan tu sekali. Tetapi apa yang berlaku adalah, sebenarnya itu adalah seolah-olah kita katakan umpan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebabkan Firaun ini terus masuk ke dalam laut tersebut. Jadi apa yang terjadi ialah wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Allah berkata, kami telah selamatkan Musa dan juga wa man ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya, iaitu Bani Israel ajma'in. Maknanya tidak ada seorang pun yang tersangkut, tidak ada seorang pun yang jatuh, yang yang tak boleh berjalan ke. Semua tu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang yang lemas pada masa itu. Tetapi apa yang berlaku ialah tentera Firaun yang mengejar daripada belakang itu, Allah Taala kata summa aghraqnal akhirin. Kemudian akhirin tu ialah yang lain tu, yang lain artinya ialah kumpulan Firaun. Summa aghraqna. Di sana kami telah tenggelam. Jadi Allah Taala telah bawa mereka, tarik masuk ke dalam laut tu. Macam magnet gitu kan, mereka duduk dalam laut tu. Bila dah sampai tu, bila semua Bani Israel telah selesai naik ke atas sebelah sana, maka mereka, Allah Ta'ala pun rapatkan semula air tersebut, lalu matilah semua tentera Firaun, dan Firaun sendiri adalah mati. Dan dikatakan di dalam riwayat tafsir yang kuat mengatakan perkara ini berlaku di Laut Merah, di Laut Merah, Laut Qalzum dipanggil pada masa itu. Kemudian seterusnya, inna fi zalika la ayah. Allah Ta'ala kata ini semua adalah merupakan tanda. La ayah, satu tanda. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Tetapi kebanyakan daripada mereka ialah tidak beriman. Jadi Allah SWT sebutkan sini kebanyakan daripada mereka kerana diriwayatkan terdapat tiga orang daripada kumpulan Bani Israel ini yang bukan dalam tu, tetapi maksudnya yang daripada Bani Israel ini yang beriman. Minta maaf, daripada Firaun yang beriman. Iaitu siapa? Diriwayatkan ialah yang pertama sekali ialah Asiah. Asiah iaitu isteri kepada Firaun, dan kemudian tu ialah seorang lelaki lagi, dua orang lelaki, minta maaf, iaitu seorangnya adalah yang dikatakan di dalam Al-Quran sebagai min ali Firaun, rajulun min ali Firaun tu, iaitu lelaki daripada Firaun. Dan ada seorang lagi yang tidak disebutkan dengan detail, tapi dia itu adalah orang yang telah menunjukkan kepada, dikatakan namanya adalah Maryam,
dan dia telah menunjukkan kepada tempat di mana Nabi Yusuf dan sebagainya. Tetapi ringkas katanya ialah kebanyakan daripada sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini, majoriti, iaitu majoriti mungkin 99.99% daripada orang-orang Firaun ni, orang-orang Mesir adalah tidak beriman pada ketika itu kepada Nabi Musa AS. Kerana apa? Kerana adanya Firaun dan juga tentera-tenteranya, Haman dan sebagainya, yang menyebabkan mereka ini tidak beriman. Seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan pula pada ayat 68, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sesungguhnya yang tadi itu Allah Taala kata itulah tanda kan. Tanda apa? Allah Taala menghancurkan orang-orang yang menentang nabi-nabi. Jadi ayat ini kita faham semula kan bahawa ianya adalah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika penghujung dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Jadi apa yang berlaku ini nak menunjukkan bahawa sebenarnya wahai orang Quraisy semua, kamu jaga-jagalah, kemungkinan kamu akan terkena sebagaimana apa yang telah terkena kepada tentera Firaun dan juga tentera-tenteranya. Jadi seterusnya kita akan baca ialah tentang ayat 69, iaitu Allah Ta'ala mula masuk kepada satu cerita seorang Nabi yang lain, iaitu Nabi Ibrahim AS. Jadi cerita Nabi Ibrahim ini adalah satu cerita yang sangat popular bagi Nabi kita, Nabi SAW, dan juga sebenarnya adalah sangat masyhur di kalangan orang-orang Arab Quraisy. Kerana orang-orang Arab Quraisy ini mereka ni ada di depan mata mereka ialah Kaabah, dan mereka ni telah lama mengenali Nabi Ibrahim AS. Cuma salah faham mereka, syirik mereka dan sebagainya, tetapi mereka masih lagi mengenal Nabi Ibrahim AS, dan mereka masih lagi melakukan ibadat haji pada setiap tahun ke Kaabah, ke Mekah, kerana di sanalah ada binaan yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala sangat banyak menyebutkan tentang Nabi Ibrahim AS. Di dalam surah Al-Baqarah ada disebutkan, dalam surah Al-A'raf ada disebutkan, dalam surah Al-An'am ada disebutkan, dan macam-macam lagi, sehinggalah kita sampai kepada surah Asy-Syu'ara pada kali ini. Dan sebagaimana kita sebut sebelum daripada ini, bahawa setiap surah itu mempunyai temanya yang tersendiri, tema besarnya tersendiri. Jadi biasanya ialah kisah-kisah yang ada pada setiap surah ini, walaupun kisahnya ialah kisah orang yang sama, tetapi apa yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengenai nabi tersebut di dalam surah tersebut adalah biasanya adalah bertepatan ataupun menunjukkan berkaitan dengan tema kepada surah tersebut. Jadi surah ini, surah yang kita baca ialah, kita ingat kembali, tema kepada surah Asy-Syu'ara ini adalah Al-I'lam, iaitu penerangan, penyampaian, bagaimanakah kita ni nak menyampaikan dakwah, menyampaikan mesej Islam kepada masyarakat. Kemudian kita akan baca insya-Allah pada ayat 69, watlu alaihim naba'a Ibrahim, maka ceritakanlah, alaihim, bacakanlah ke atas mereka, alaihim, ke atas mereka. Mereka di sini ialah ahli Makkah, iaitu orang-orang Mekah pada masa tersebut. Tetapi bagi kita sekarang ialah sebagai semua manusia lah kan, manusia-manusia yang beriman ke, yang tak beriman ke, marilah kita dengar sama-sama kan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibacakan kepada manusia semua, iaitu watlu, wahai Muhammad, kalau ikutnya lah ataupun bagi kita semula, bacakanlah, ceritakanlah, alaihim, ke atas mereka, kepada semua manusia ni, Nabi Ibrahim, iaitu kisah, berita tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Jadi dalam surah ini dia ceritakan tentang perdebatan ataupun dialog yang berlaku di antara Nabi Ibrahim dan juga kaumnya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Yang pertama, dia berkata kepada abihi, kepada ayahnya. Kemudian yang dia berkata juga kepada kaumnya. Jadi maknanya dua lah sini kan, kepada family-nya juga dan juga bukan family-nya. Kepada family-nya yang dalam rumahnya dan juga kepada masyarakatnya. Jadi kalau kita tengok dalam maratib al-amal kan, kita ada dua, iaitu Baitul Muslim, dan kemudian selepas daripada itu adalah Sya'bul Muslim ataupun ummah, iaitu masyarakat, mujtama. Jadi yang abihi kat sini ialah makna ahli keluarga dan kemudian masyarakat. Yang apa yang dibuat oleh Nabi SAW di Mekah juga dalam dakwahnya adalah kepada family-nya dulu, kemudian selepas itu kepada masyarakat Mekah seluruhnya, mujtama'nya. Jadi Nabi kita ambil masa selama 13 tahun. 3 tahun yang pertama adalah secara sir, secara rahsia, dan kemudian 10 tahun selepas daripada itu adalah untuk berdakwah kepada keluarganya dan juga kepada
masyarakat Mekah. Kemudian selepas daripada itu barulah Nabi SAW keluar daripada Mekah dan juga pergi ke Madinah, berhijrah ke Madinah, dan lahirlah negara Islam di Madinah pada ketika itu. Jadi Nabi Ibrahim AS ini dia disebutkan oleh Allah Ta'ala berdakwah kepada dua kaumnya, iaitu dua peringkat ini, iaitu satunya family-nya iaitu abihi, dan kemudian yang kedua ialah qaumihi. Jadi apakah yang ditanya, apakah yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya dan juga kepada kaumnya ini, iaitu Allah Ta'ala sebutkan ma ta'budun, apa yang kamu sembah ni, apa yang sebenarnya, cuba ceritakan sikit. Sebab biasanya manusia ni akan sembah ialah dia, kadang-kadang dia tak tahu kenapa dia sembah ni kan. Jadi cuba kita fikir sikit, dia katakan ma ta'budun. Kemudian qalu, apa jawapan mereka? Na'budu asnama fanazallu laha akifin. Kami ni menyembah asnam. Dia tahu pula tu benda tu adalah asnam kan, patung berhala. Kemudian tu fanazallu, kalau ikutnya ialah cukuplah setakat tu. Cakap setakat apa? Setakat disebutkan. Ini kata ahli tafsir, dia kata kalau ikut jawapan untuk pertanyaan kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam tu, cukuplah dia jawab kami sembah berhala. Nazallu na'budu asnama. Tetapi ditambah pula selepas daripada itu, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Quran, iaitu fanazallu laha akifin, dan kami pula tu berterusan, nazallu ni berterusan laha kepada berhala ni, akifin menyembahnya ataupun duduk. Dari sinilah perkataan i'tikaf. I'tikaf tu akafa, iaitu seorang tu duduk di satu tempat tu, tak keluar daripada tu. Kalau kita duduk di masjid lah kan. Jadi perkataan akifin ialah kita duduk kat situ, kita bersembah benda tu. Jadi maknanya menunjukkan kehebatan lah apa yang berlaku di zaman Nabi Ibrahim ni, iaitu orang tu bukan sekadar menyembah tapi bersungguh-sungguh menyembah. Jadi nak menunjukkan betapa bangganya kat sini, sebagaimana ahli tafsir kata, iaitu mereka berbangga dengan menyembah berhala tu, tak malu-malu, dah tahu itu adalah asnam, kemudian tu bersungguh-sungguh pula tu. Kemudian Nabi Ibrahim pun mulalah bertanya, iaitu nak tanya mereka ni kan, apalah kamu ni duduk buat benda-benda ni kan. Nabi Ibrahim bertanya, qala hal yasma'unakum istad'un, adakah dia mendengar kamu ketika kamu ni bertanya, ketika kamu meminta? Maknanya hai tu kamu minta hai ni, apa hai ni, dia mendengar ke? Jadi ini sebenarnya adalah cara, iaitu meminta kepada orang yang menyembah berhala, menyembah satu benda yang tak betul tu, supaya dia berfikir bahawa apa yang mereka sembah ni betul ke tak betul sebenarnya. Dia ni sebab apa akhirnya mereka terpaksa fikir kan bila ditanya soalan tu, iaitu apa? Mereka ni batu asalnya tak ada apa-apa, kadang-kadang simen kan, kadang-kadang batu yang diukir, kadang-kadang simen yang dibentuk kan, sebagaimana yang dibuat oleh ramai lah daripada orang yang syirik pada hari ni kan. Jadi mereka tahu, tiba-tiba mereka sembah benda tu, mereka buat rumah berhala, mereka buat berhala, kemudian mereka sembah, tak kira lah kayu dan sebagainya, tapi semua tu adalah benda-benda yang bila ditanya hal yasma'unakum istad'un, kalau kamu panggil dia dengar ke? Kemudian apa lagi Nabi Ibrahim kata, au yanfa'unakum au yadurrun, adakah dia ni memberi manfaat kepada kamu, memberi sesuatu kepada kamu, kamu minta ke, kamu gini ke, apakah dia, au yadurrun, ataupun dia boleh memberi mudarat. Maknanya kalau dia marah ke apa benda kan, mana dia boleh marah kan, dah dia sendiri dalam batu kan. Jadi apa jawapan kepada oleh kaum Nabi Ibrahim ni? Jawapan dia ialah macam ni je. Bila tanya-tanya macam tu, dia kata qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Itu jawapan dia, iaitu bahkan, dia kata bahkan kat sini bila sebut bal ni, maknanya jawapannya tak, katakan maknanya tak tu maknanya tidak apa, tidak memberi mudarat, tidak memberi manfaat, tidak dengar apa yang bila kita panggil dia. Habis tu kenapa kau sembah? Jadi terus dia menjawab, jawapan daripada kaum Nabi Ibrahim ialah wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami tengok, kami dapati ayah-ayah kita kan, aba'ana ni maknanya ialah ayah kita, nenek kita, moyang kita, kadzalika yaf'alun, macam itulah mereka buat. Jadi makna kat sini ialah bahayanya, iaitu kita ni mengikut orang, mengikut apa yang dibuat oleh tok nenek kita, kalaulah sekiranya apa yang dibuat oleh tok nenek kita itu ialah tidak bersumberkan kepada sumber yang sahih, benda yang tak betul kan. Jadi maknanya tak boleh ikut apa yang dibuat semata-mata kerana tok nenek kita buat dulu kan. Ini adalah berkaitan jika sekiranya perkara itu adalah perkara yang salah lah, maknanya tak boleh ikut kan.
semata-mata kerana mereka buat. Qala afara'aitum ma kuntum ta'budun. Jadi Nabi Ibrahim terus lagi berdebat dengan mereka ni, berhujah lagi mereka, berkata, berdialog lagi dengan mereka. Nabi Ibrahim berkata, qala afara'aitum ma kuntum ta'budun. Kamu berfikir ke apa guna benda-benda yang kamu sembah ni? Ini ikut terjemahan oleh Syekh Abdullah Muhammad Basmeh. Jadi dia kata kat sini, sudahkah kamu berfikir? Afara'aitum tu kamu berfikir, ra'a daripada tengok kan, tapi tengok ni kan tengok dengan mata boleh, tengok dengan hati boleh. Jadi dia lebih mentarjihkan kat sini ialah maksud dalam ayat ni ialah lihat dengan hati kan. Maknanya berfikirlah maknanya kan. Iaitu kamu berfikir ke apa guna benda-benda yang kamu sembah ni? Ma kuntum ta'budun ni, apa yang kamu sembah ni? Dia ni apa guna dia? Antum wa aba'ukum al-aqdamun, iaitu yang disembah oleh kamu, antum wa aba'ukum, dan juga tok nenek-nenek kamu tu al-aqdamun, yang dulu-dulu lagi, sejak daripada dulu kan. Kadang-kadang penyembahan berhala tu berlaku kan, kita tengok kan, kenapa kamu ni agama ni? Oh kerana tok nenek dia, kerana ayah dia tanya ayah dia pula, kenapa macam ni? Ayah dia pula jawab nenek dia, macam itulah, entah tok dia, moyang dia. Kita daripada dulu macam ni kan, kita orang bangsa ni memang gini agama kita. Kita tengok benda itulah yang banyak berlaku kan. Jadi kalau kita boleh bongkar benda ni, kita boleh minta supaya manusia ni berfikir kan, mengajak manusia tu berfikir, sepatutnya mereka tidak akan mula faham kan betapa bahawa apa yang mereka buat ni sebenarnya adalah tidak betul. Allazi khalaqani fahuwa yadin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut itu kan, kata-kata Nabi Ibrahim selepas daripada itu pada ayat 77, dia kata fa innahum aduwwuli illa rabbil alamin. Kata Nabi Ibrahim, fa innahum, mereka semua tu apa? Berhala-berhala tu. Kalau ikut terjemahan dia ialah aduwwuli, dia ni adalah musuh bagiku. Apa maksud musuh ni? Jadi menurut ahli tafsir kata bahawa Nabi Ibrahim kata aduwwuli, dia kata musuh kepada aku. Maksud musuh kepada aku ialah dia ni ialah aku tidak sembah dia. Aku tak percaya pada dia. Aku tak yakin pada dia. Aku tak macam kau orang lah, maknanya kan kau orang sembah dia, aku ni tak sembah, kerana semua ni adalah musuh aku. Musuh tu bukan bergaduh dengan dia kan, sebab dia batu, dia adalah kayu kan, buat apa nak bergaduh dengan dia. Tapi maksud adun kat sini ialah aku tidak menyembahnya, aku hanya menyembah illa rabbal alamin, aku hanya tersembah satu saja, iaitu Tuhan langit dan bumi. Jadi yang ini bukan langit dan bumi, Tuhan langit dan bumi, Tuhan kita pun bukan, kata. Itulah maksudnya allazi khalaqani. Kemudian Nabi Ibrahim seterusnya daripada itu menceritakanlah sifat-sifat Tuhan kan, mengingatkan kepada kaum dia tu, iaitu khalaqani fahuwa yadin, dia menjadikan aku daripada dulu aku tak ada, kemudian aku ada, kemudian fahuwa yadin, dia menunjukkan kepada aku mana yang betul, mana yang salah. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin, itu sifat-sifat Allah lagi kan, iaitu dia memberi makan pada aku, memberi minum pada aku. Kemudian wa iza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, dialah yang mengobatiku. Jadi di sini ada kecantikan lah sikit kan, keindahan yang dalam kata-kata Nabi Ibrahim kat sini, iaitu apabila dia sakit, dia kata wa iza maridtu, apabila aku sakit. Jadi dia sebut aku sakit, dia tak sebut apabila Tuhan menyakitkan aku, menyebabkan aku sakit. Sebab itu nama dia ialah adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila benda-benda yang tak elok, kita tak boleh katakan bahawa benda ni ialah Allah Ta'ala yang buat. Memang pada hakikatnya semua benda tu Allah Ta'ala yang takdirkan, Allah Ta'ala tetapkan benda ni terjadi pada kita. Sama ada kita sakit ke, kita demam ke, kita berlaku apa-apa ke, kita kata benda-benda lah kan yang orang panggil sebagai kecelakaan, insiden ke, ataupun ke berbumi ke dan sebagainya. Kalau ikutnya semua adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi benda-benda yang bagi manusia itu tak baik lah pada pandangan manusia, maka biasanya kita diajar supaya tidak mengatakan itu Allah Ta'ala yang buat. Allah Ta'ala kan. Jadi samalah seperti yang Nabi Ibrahim sebut kat sini, apabila aku sakit. Bukannya apabila Allah Ta'ala yang menjadikan aku sakit, maka dia akan menyembuhkan aku. Tak, dia akan sebut. Itu nama dia ialah adab. Tapi kita fahamlah hakikat dari segi ahli sunnah wal jamaah ialah semua benda tu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian wallazi yumituni summa yuhyin, dialah juga yang mematikan aku, iaitu selepas daripada ni, dan kemudian dia akan menghidupkan aku balik selepas daripada aku mati. Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumal din, iaitu dan juga dia yang aku inginkan supaya dia mengampunkan dosa-dosa aku. Jadi maknanya dia saja yang boleh mengampunkan dosa. Ini berhala-berhala ni boleh mengampunkan dosa ke? Dia mendengar pun tidak kan.
Kemudian selepas tu Nabi Ibrahim berkata, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Wahai Tuhanku, doa Nabi Ibrahim iaitu berikanlah aku pengetahuan. Jadi insya-Allah kan benda-benda yang macam ni, perkataan-perkataan macam ni, doa-doa yang macam ni bagus kan. Kita boleh ambil, kita boleh manfaatkan kan. Walaupun tak semua, ada tempat-tempat tu yang khusus, seperti doa Nabi Ibrahim. Dia berkata, jadikanlah aku ini awal mukminin, awal muslimin. Itu adalah benda yang tak sesuai lah kan. Sebab kita bukan orang awal minal muslimin kita kata. Tetapi dalam ayat ini, dalam ayat 83 ni, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukman, iaitu ya Allah, ya Tuhan, berikanlah kepada aku pengetahuan. Hukman hukman kat sini, kalau di dalam tafsir Jalalain dia sebutkan ilman, iaitu ilmu. Jadi ya Allah, berikanlah kepada aku ilmu, maknanya pengetahuan, wa alhiqni bis solihin, dan jadikanlah aku, hubungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Maknanya aku ni ada hubungan ada connecting dengan orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang toleh kan, orang yang jahat jadi ada dua doa lah, dua benda lah kat sini kan yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam daripada Allah Subhanahu wa taala pada penghujung muka surat yang kita baca pada hari ini. Jadi setakat itu sajalah untuk kali ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang tak baik itu tak betul daripada saya sendiri. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.